Bismillahirrahmanirrahim. 130. Yang ke 130. 130. So al-mi'atu salasuna. Ataupun satu lagi, as-salasuna ba'dal al-mi'ati. Min hazmil insani an la yukhadi'a ahadan wa min kamali aqlihi an la yukhadi'ahu ahadun. Hazmun, perkemasan, perkukuhan. Maknanya seorang manusia yang teguh, yang kuat, ialah manusia yang la yukhadi'a ahadan, yang tidak menipu. Khada'a yukhadi'u, tidak menipu ahadan, mana-mana orang. Wa min kamali, dan termasuk kamal, kesempurnaan, aklihi, akal manusia. Hi itu refer kepada insan. Masuk ke sempurnanya akal manusia ialah alla yukhadi'ahu ahadan, bahawa dia tidak ditipu oleh orang lain. Kalau terjemahan literalnya, bahawa ahadun, anyone, mana-mana orang, la yukhadi'ahu, tidak menipu dia. Dia maksudnya dia tidak menipu orang dan orang tidak menipu dia lah. Jadi manusia ni kalau dia bijaksana, kalau dia teguh, kuat, dia tak akan tipu orang. So kalau orang tipu orang ni, dia tak percaya diri dia sendiri lah, kan? Dia mesti nak dapatkan benda tu, dia tak yakin. So dia kena buat satu cara, ialah tipu. So orang tak teguh. Orang teguh dia cari rezeki pada Tuhan, so dia ikut law. Kemudian kesempurnaan akal manusia tu juga, dia pun jaga-jaga tak nak ditipu oleh orang. Ini dalam Nafhatul Yaman. Okay, ayat ni dia mula dengan min. So bila mula dengan min, dia tak boleh jadi mubtada. Dia mesti jadi khabar. Macam kalau kita tulis di rumah, fid dar, fil bait. Automatik kalau kita buat jar dulu sini, maknanya preposition dulu, so dia cerita, dia bukan benda yang nak diceritakan. Fil baiti Zaidun, di rumah Zaid. Mana mubtada? Mubtada Zaid. Fil bait khabar. Jar majrur mesti jadi khabar, walaupun bermula diletakkan di permulaan. So benda yang nak diceritanya, bendanya asalnya benda ni, alla yukhadi'a ahadan. Tu ni pokok. Ni pokok, yang ni cerita. Zaid pokok, fil bait cerita. Zaid tu apa? Zaid tu duduk di rumah. Bukannya di rumah tu ceritanya Zaid. Bukan gitu. Sebab apa benda kena faham? Kalau tidak, nak faham Quran macam mana? Kita tak tahu tak ada khabar. Kan? Mana-mana mula min ke, fi ke, ala ke, inda ke. Kita mula dengan ni. Ini, kalau kita mula dengan ni, dia automatik akan jadi khabar. Dua section. Ini section 1, section 2. Min barulah sini. Fiddari, di rumah rajulun. Di rumah ada seorang lelaki. Tadi min hazmi an.
Alal kursi. Di atas kursi ada buku. Kitab. Di sisi saya, Indi, ada seorang anak perempuan, bintun. Kan? So, semua ni adalah khabar. Jadi dia terbalik. Sepatutnya mulanya mubtada dulu. Sini mubtada. Sepatut ni dulu, barulah min ni. Okay, min, huruf jar, jadi hazmi, mestilah majrur dia kan? Ini majrur dia. So, majrur dengan baris kasrah. Tapi hazmi ada hubungan dengan insan. So, hazmi mudhaf. Insan mudhaf. Mudhafu ilaihi. Maksudnya the firmness of man. Pakai of lah sini. Keteguhan seorang manusia. Bahawa saja. Kalau an, lepas dia fi'il, ini takwil jadi isim dulu. An kita panggil am masdar. Am berfungsi menukarkan fi'il jadi masdar. So bila jadi masdar tu isim. Jadi sahlah mubtada tu mestilah isim kan? Mubtada tu isim. Alla. La huruf nafi. La huruf nafi. Ni nafi. Apa mana nafi? Tidaklah. Okay. Khada'a. Yukhadi'un. Asalnya khada'a. Mudhari' dia yukhadi'un. Menipu. Okay, sekarang ni yang kita punya ni baris atas. Yukhadi'a. Sepatutnya yukhadi'un. Sebab apa? Sebab an. So, an menasabkan fi'il mudhari'. La tu tak ada apa-apa kerja. La tak ada apa kerja. Dia hanya tukar dia ayat dia negatif saja. So dia tak kacau baris. An kacau baris. Okey, khada'a yukhadi'u menipu. Menipu ni fi'il ada kita ada dua jenis kan. Satu fi'il lazim, satu fi'il muta'addi. Mana satu? Lazim ke muta'addi? Lazim intransitif, muta'addi transitif. Lazim makna tak perlu objek. Muta'addi perlu objek. Khada'a yukhadi'u perlu objek tak perlu objek? Perlu kan? Menipu dia, menipu saya, perlu kan? Perlu kan? So dia muta'addi. So dia perlu objek lah. Menipu ahadan, tu ahadan objek dia. So bahasa Arab panggil maf'ulun bi. Yukhadi'una ahadan. So maf'ulun bi masuk dalam grup nasab. So nasab. Nasab dia, tanda dia sini ialah baris atas ni. Fathah. Dia maf'ulun bi. Bila maf'ulun bi dia masuk grup nasab. Salah satu tanda nasab ialah baris atas. Ahadan. So habis dah situ kita sini ya. Kita dah i'rab sampai sini dah habis. So ni ayat baru waw. So waw boleh mana? Waw isti'nas itu boleh kata waw mula sini. Kita mula ayat baru. Wa min kamali aqlihi. Sama dengan bentuk yang ni juga. So min huruf jar. So kamal. Kamal. Apa hubungan kamal dengan min? So kalau min tu jar, kamal akan jadi majrur. Kamal akan jadi majrur. Ni hubungan antara min dengan kamal saya. Okey, hubungan kamal dengan akal pula. Apa hubungan? Mudhaf. Akal mudhafu ilaihi. Okey, ada satu lagi yang duduk bertenggek tu. Hi tu kan? So akal dengan hi apa hubungan? Mudhafu ilaihi. Jadi akal adalah mudhaf, hi mudhafu ilaihi.
Jadi min kamali aklihi jadi khabar. Kita panggil khabar yang didahului. Maksudnya khabar muqaddam bahasa apa? Khabaru muqaddam. Khabarun muqaddam. Khabar muqaddam. Contoh tadi, ini ayat complicated kan? Kalau ayat mudahnya, fil fasli di dalam kelas ada seorang pelajar, talibun. Ini khabar muqaddam. Talib mubtada, muakhar yang dilewatkan, diletakkan kemudian. Talib. Sama lah dengan ini ya. So an di sini, an apa kita panggil tadi? Masdariyah. An masdariyah. Ini an masdariyah. Apa makna an masdariyah? Dia akan menukarkan yuqadi'u tu makna jadi isim. Tapi dari segi tukar baris, dia akan tukar baris khada'a yuqadi'u tu kan? So la ni nafi. Apa makna nafi? Makna dia tidak. Bahawa tidak. Yuqadi'ahu, menipu akan dia, hu. Apa hubungannya yukhadi'u dengan hu? Okey, yukhadi'u ni isim ke fi'il? Okey, fi'il. Kalau fi'il boleh tak kita sebut mudhaf ilaih? Tak boleh. Istilah mudhaf ilaih untuk noun saja, isim sahaja. Ini menipu kan? Menipu ni fi'il, perbuatan. So, apakah hubungan yukhadi'u dengan hu? Hu adalah maf'ulun bihi. Objek kepada khada'a yuqad. Ini fi'il, ini maf'ulun bihi. Maknanya kita mula dengan maf'ulun bihi. Mana fa'il dia, pelaku dia? Ahadun. Ahadun tu fa'il. Kalau kita tulis darabahu Zaidun. Tengok, darabahu Zaidun. Siapa memukul siapa ni? Zaidun pukul siapa? Zaid telah memukul dia. So sini faham kan? So walaupun diletakkan jauh, objek dulu, tak kisah. Ini fi'il. Ini maf'ulun bih. Ini fa'il. Sama dengan bentuk yang ini. La yukhadi'ahu ahadun. Habis. Seterusnya. 131. Yang ke 131. Yang ke 131. Satu dulu kan? Al-wahidu was salasuna. Satu, yang ke satu dan yang ke 30. Ba'dal mi'ah. Satu lagi, al-mi'atu wal wahidu was salasuna. Qala Luqman libnihi ya bunayya innal quluba mazari'u fazra' fiha tibal kalam fazra' fiha tibal kalam fa in lam yanbut kulluhu yanbut ba'duhu. Luqman ni sumber dari mana ni? So boleh ada Nafhatul Yaman yang biasa kita ambil. So yang saya buat sini ni, kalau
kitab yang paling awal dia duduk awal. Maknanya penulis tu tahun lebih awal lagi. So kitab ni dia lebih awal lagi banding dengan kitab Nafatul Yaman. Kalau yang ni lebih lewat lagi. Berkata Luqman, qala Luqman, li kepada. Berkata Luqman kepada ibnihi, anaknya. Ya wahai bunayya, anakku. Inna, sesungguhnya, al-quluba, hati-hati, adalah mazari'un, ladang. Hati ini umpama seperti ladang. Fazra', maka hendaklah kamu bercucuk tanamlah. Fiha, di ladang itu. Cucuk tanam dengan tanaman tiba. Kalam dulu. Kalam yang tib. Kalam yang baik. Kalam yang baik-baik. Kalau terjemah lafzi, baik-baik kalam. Fa, maka, mana in? Jika. Lam yambut kulluhu. Lam yambut kulluhu. Tidak tumbuh semuanya. Jika tidak tumbuh semuanya, so kita beri tanam, kalau tak tumbuh, sekurang-kurangnya dia kata, yambut ba'duhu, akan tumbuh sebahagiannya. Maknanya at least ada juga yang tumbuh lah, dia kata. Pergi tanam. So mana cakap yang elok-elok ni kata, kadang-kadang sentiasa bercakap dengan perkara-perkara yang elok. So maknanya sedikit sebanyak benda tu akan memberi kesan juga kepada manusia. Kalau tak semua manusia menerimanya, mesti ada ya. Ada saja orang yang akan menerimanya. Macam kalau kita buka kelas kan. Kalau buka kelas, mesti ada akan belajar kan. Sikit sebanyak lah. Walau tu semua tak mari. Kalau mari semua ni, pensel lah kita. Okay. Qala Luqman libnihi. Qala yakulu qawlan. So, qala fi'il. Mana fa'il dia? Pelaku dia? Luqman. Ini kita panggil fa'il. Hukum fa'il mesti rafa'. Cuma tanda je tak tahu. So tanda sini ialah tanda dengan dhammah. Dhammah tanpa tanwin. Sebab apa? Sebab Luqman ialah isim alam. Satu isim alam, proper name. Yang kedua, dia ajam. Ujmah, bukan Arab. Ataupun dia alif nun. Sebab kita tak tahu Luqman Arab atau tak Arab. Kalau lah Arab, ditakdirkan Arab. Kalau kita tak tahulah, misalnya kita kata Luqman ni ujmah mungkin. Ataupun kita kata ni Arab. Kalau Arab, ada satu reason lagi yang menyebabkan dia ghair munsharif, maknanya tak ada tanwin, adanya alif nun. Tambahan. Macam Usman. Usman. Alif nun ni. Alif nun tambahan kita panggil. Alif nun zaidatani. Alif nun tambahan. Zaidah. Qala Luqmanu li. Li huruf apa panggil? Li ni huruf apa? Huruf jar. Ya bunayya inna li ibnihi. So li huruf jar. Mana majrur dia? Ibni saja. Ibni. Sini li kan? Sini hi. Ni hamzah ni hamzah wasal. So lib ni hi. Ini majrur lah. Tapi ada hubungan ibni dengan hi. Ini mudhaf. Yang ni mudhaf ilaih. Habis. Qala Luqman li ibnihi. So ini kata-kata dia lah. Kita kena buat macam tu. So qala tadi. Ini makulah dia tu. Makulah. Kata-kata dia bawah. Ya bunayya. Ya bunayya. Ini isim tasghir ni. Isim tasghir. Kecil.
Wahai anakku. Untuk panggilan manja kita guna isim tasrif. Wahai anak-anakku yang dikasihi. Panggilan manja lah jadi. Isim tasrif yang digunakan untuk menunjukkan mana? Manja, kemanjaan. So, ya bunayya. Inna. Inna ni huruf apa itu panggil? Huruf musyabbahah bil fi'il. Sebut sekali. Huruf musyabbahah bil fi'il. Huruf yang menyerupai fi'il. Dari segi dia boleh menasabkan kalimah lain, kan? So, inna, oleh kerana dia boleh menasabkan macam fi'il, so selepas dia mestilah bagi atas. Innal quluba. Innal quluba. Innal quluba. Jadi, innal quluba, inna ni qulub ialah isim, isim inna. Okay, kalau kita tak ada inna tu, dia ayat akan jadi al-qulubu mazari'u. Hati adalah ladang. Hati-hati manusia ni adalah ladang. So sekarang ni kita nak kuatkan sikit kenyataan. Buatlah inna. Inna. Tukar sini bagi. Innal quluba. Kalau tak ada inna, ini nama apa? Ini nama mubtada. Ini nama dia khabar. Ini cerita. Bila masuk inna, mubtada tukar nama. Jadi isim. Isim inna. Yang ni kekal. Khabar. Khabar inna. Innal quluba mazari'u. Faham maka? Fazra'. So, zara'a yazra'u. Fi'il amar. Fi'il amar. Zara'a menanam. Telah menanam. Yazra'u akan menanam. Fi'il amar dia izra'. Okay, sekarang ni masuk fa. Ni hamzah wasal. Fazra'. Fazra'. Kalau tak ada fa tu kita baca izra'. So maka tanamlah. Maka tanamlah. Fazra' fi huruf harfu jar kita panggil. Harf jar. Harf. Bukan harf. Harf. Harf jar. Majrur. Boleh sebut majrur tak? Boleh tak sebut majrur? Ini dhamir. Tak boleh sebut majrur. Sebab majrur hanya boleh dipakai untuk isim mu'rab saja. So ni mabni. So istilah majrur tak boleh guna. Kita guna dia fi mahalli jar. Fi mahalli jar. Ingat kalau dhamir kita tak boleh sebut dia majrur, tak boleh sebut marfu', tak boleh sebut dia mansub. Kena sebut dia nasab, jar, rafa'. Tapi kena tambah perkataan fi mahalli, di tempat. Sebab istilah majrur apa ni, semua istilah ni istilah untuk isim mu'rab aja. Isim yang boleh bertukar bagi. Mabni dia sebenarnya tak ada dalam peng-i'rab. Tapi dia wujud dalam kalam bahasa Arab kan? So terpaksalah kita bubuh dia juga nama gelaran grammar juga. Tapi kita bubuh di tempat je lah. Di tempat jar. Di tempat kalau maksudnya di tempat jar. Kalau isim mu'rab datang, so akan nampaklah kejarannya. Katalah sini kan. Fil bait. Fi baiti kita baca kan. Tapi kalau kita baca fi sini ka kan. Kita baca fi ka. Bukan fi ki kan. Fi ka. So maknanya sebab tu kita kata dia ni di tempat ni. Ini jar kan. So yang ni di tempat jar. Maknanya kalaulah yang jenis jar ni masuk di sini, nescaya akan nampaklah barisnya yang berubah kan.
Itu maksud dia fi mahalli tadi. Fi mahalli jar. Semua i'rab ni khas untuk isim mu'rab. Sebab kebanyakan kalam bahasa Arab, kalimah bahasa Arab dia boleh berubah. Sebab tu kita bubuh nama tu sempena yang banyak boleh berubah. Mabni tak boleh berubah. Dia terlalu sedikit. Jadi kita tak ciptakan satu istilah yang baru untuk dia lah. Kita guna lagi jar juga, tapi kita guna fi mahalli saja untuk menampakkan dia tu mabni. Okay. Izra'. Tanamlah. Tanam apa? Tanam ni. Kalam-kalam yang indah, kalam-kalam yang baik, kalam-kalam yang harum. Tib. Seorang dah tibal qulub. Tibbil qulub kan? Daripada ni lah. Tibil qulub. Tib. Goodness. Ataupun kalau sedap-sedap tu, ni. Boleh juga kalau jenis. Kalau benda-benda yang rasa sedap, panggil tib juga. Bakar kan? Guna tip juga. Bakar baik. Bau harum pun guna tip juga. Minyak wangian, tip. Tuyub, jamak dia. Ini masdar tau. Kalau baca tayyib, lain pula. Ini sifat. Ana tayyib. Itu sifat. I am good. Bukan I am goodness. I am good. So ini maf'ulun bih dah. Maf'ul kepada izra'. Ini maf'ul, objek dia. Apa hukum objek? Nasab. So tanda nasab ni ialah fathah. Ini tanda yang masyhur bagi nasab ialah fathah biasanya lah. Okey, sekarang ni apa hubungan tib dengan kalam? Mudhaf dengan mudhafu ilaih. Maksudnya kalam ni dia bagi bawah kerana tib. Tib pula bagi atas kerana izra'. Fa, maka in. In ni huruf apa kita panggil? Huruf syarat. Harfu syartin. Kalau dia masuk kepada fi'il mudhaf, okey. Biasanya lepas dia madi lah. In tazhab, okey. Mudhari. Kalau mudhari illam yambut. Lam nafi kan? Ni huruf nafi. Walaupun dia huruf nafi, dari segi makna dia nafi, tapi dari segi perangai dia jadi amil kan? Dia boleh jadi amil, maknanya dia boleh mengubah baris. Apa kerja dia? Menjazamkan fi'il mudhari. Asalnya yang butu. Nabata yang butu. Nabata yang butu. Tumbuh. Masuk dia jadi lam yambut. Okay, biasanya kalau lam masuk kepada fi'il mudhari' kita terjemah did not kan? Okay, untuk in dia tak ada makna did, dia tak ada makna past tense. Sebab mana ada past tense? Jika ni mana benda future. So jangan terjemah. Kalau ada in tu jangan terjemah past tense. Terjemah biasa je. Jika makan, jika tak makan, jika tumbuh, biasa je. So illam yambut. Jika semuanya tidak tumbuh. Ini fa'il dia kan? Fa'il kepada yambut. Apa benda yang tumbuhnya? Kullu. So kullu ada hubungan dengan hu. Okey, kullu tu kita baca baris apa? Baris hadapan kan? Ini kita panggil rafa' kan? So rafa' tu kerana apa? Kerana dia fa'il. Fa'il kepada yambut. Mana-mana fa'il hukum dia rafa'. Salah satu tanda rafa' ialah baris hadapan. Tapi kullu ada hubungan dengan hu. Apa nama dia? Mudhafu ilaih. So mudhafu ilaih mestilah majrur kan? Tapi ni dhamir. Fi mahalli jar. Di tempat jar. Okay, ini syarat. Kalau ada syarat mesti ada jawab. Jawab tu kita panggil penyambut dia. Ini jawab. Jawab mesti jazam juga. Tadi jazam tadi, ini jazam. Ini ditakdirkan jazam dengan lam ni. Sebab lam ada. Tapi tempat dia tu pun memang jazam dah. In, kalau ada in, lepas in ni jazam. Tempat dia jazam.
Okay, sini. Jadi jawab dia pun nanti penyambut pun jazam. So yambut ni mati ni, bagi mati. Yambut. Kalau kesemuanya tidak tumbuh, maka sini ada maka kan? Maka akan tumbuhlah ba'duhu, sebahagiannya, sedikitnya, ba'duhu. So ba'du ni fa'il kepada yambut. Apa benda yang tumbuhnya? Ni ba'd, sebahagian tumbuh. Tapi apa hubungan ba'duhu dengan hu? Mudaf? Mudafu ilaih. Ini mudaf ilaih. Kalau faham ni kan, kalau belajar i'rab Al-Quran kan bersorak lah. I'rab Quran ni ramai orang meninggalkan. Zaman ni orang dah tinggalkan. Tinggallah beberapa kerat pun sahaja. 132. Yang ke 132. Al-mi'atu wa apa? Yang ke. Wasani wa salasuna. Ataupun tukar balik, as-sani was-salasuna, tambah sini ba'dal mi'ah. Kita pergi beratur di immigration tu Arab kan, dia tanya kamunya yang keberapa ni? Kita pun ingat kesusun Nabi ni. Dua cara aku boleh beritahu ni. Tariqah ni kata. Mu nak mana sana? Mula dengan mi'ah dulu ke ataupun ni dulu syarah sikit kan? Dia kata, pergi. La tatlub sur'atal amali. Jangan cari sur'ah, cepat. Jangan cari sur'atal amal. Amalan yang cepat. Kalau terjemah sur'ah dulu, jangan cari kecepatan dalam beramal. Watlub, carilah, tuntutlah, tajwidahu, keelokannya. Fa innan nasa, kerana sesungguhnya manusia, la yas'aluna, orang ramai ni dia kata, dia tidak tanya. Mereka tidak tanya, la yas'aluna, tidak yas'aluna, tanya pada berkenaan dengan fi ni bertanya berkenaan dengan kan? Berkenaan dengan kam, berapa sudah faragha, sudah selesai. Faragha mana? Selesai. Mana berapa banyak dah membuat ni, mana cepat dah tu. Wa innama, hanya sahaja mereka yang zuruna, mereka akan lihat kepada ila itqanihi, kehalusannya, ketepatannya, dan juga wajaudati, dan keelokan san'atihi, perbuatannya, buatannya. Macam bahasa Arab juga kata, puan nak sibuk-sibuk nak cepat-cepat, pandai. Yang pentingnya nilai tu tahu. I'rab tahu sedikit-sedikit. Cukup tekan. Halus kan? So kita belajar satu-satu ni halus lah. Satu huruf ni apa, ini apa, ni halus. Itqan. Talaba yatlubu. Meminta, mencari. So kalau kamu tatlubu, so dia buat gini ni, tengok kalau baris mati dia macam gitu. Tapi kalau baris hadapan macam ni. Tapi nak serupa je nampak. Yang satu ada kepala, satu tak ada. So kalau kita baca la tatlubu, kita baca baris hadapan gitu, maknanya kamu tidak mencari kan? Kamu tidak menuntut. Tapi kalau kita baca baris mati, jangan kamu tuntut, jangan kamu cari kecepatan, sur'ah.
Ini masdar. Kecepatan dalam amal. Okay, sur'ah mestilah maf'ulun bih kan? Objek kepada tatlu. So dia bagi atas lah. Sur'ata itu maksudnya. Sur'ata. Asalnya sur'atul amali. Okey, apa hubungan sur'ata dengan amal? Mudhafu ilaih. Yang ini mudhaf ilaih. Apa hukum mudhaf ilaih? Majrur. Cuba tengok dulu ni. Ini kalimah ni mabni ke mu'rab? Mu'rab. So kalau mu'rab bolehlah guna istilah majrur. So majrur. Sekarang ni majrur dengan tanda bagi bawah, kasrah. Okay, waw. Waw boleh makna sini, waw makna mula boleh. Katakan mula ayat baru. Watlub. Dan tangi talaba tadi kan? Talaba yatlubu. So kalau fi'il amal jadi utlub. Oleh kerana waw ni ada baris, maka hamzah wasal tak berbunyi lagi. Watlub. Dan tuntutlah dan carilah. Tajwid. Kalau kita buat sesuatu tahsin kan, buat satu benda tu dengan baik, memperelokkan sesuatu, kita panggil tajwid. Jawwada yujawwidu. Tajwidan. Jawwada, mengelokkan. Jawwada yujawwidu. Masdar dia tajwid. Jadi mengaji tajwid ni sebenarnya ialah mengaji memperelokkan. Cuma sebab kita Quran jadi memperelokkan bacaan Quran. Kalau mengaji bahasa Arab, tajwid bahasa Arabnya ialah memperelokkan grammar. Itu tajwid dia, nahu. Itu kata tajwid dia. Hari ni kata mengaji tajwid. Watlub tajwid. Tajwidahu. Okey, ini pun sama, yang ni masdar. Yang ni jadi apa hubungan dia dengan utlub? Ini apa? Maf'ul bihi. Objek. Apa hukum objek? Nasab. Mana tanda nasab dia? Baris fathah belakang tu. Tajwid tajwidah. Okey, sekarang ni apa hubungan tajwid dengan hu? Ini tajwid mudhaf. Hu mudhafu ilaih. Apa hukum mudhaf ilaih untuk hu? Fi mahalli jar, di tempat jar. Okey, inna. Kali lagi inna, huruf musyabbahah dengan fi'il. Dia akan menasabkan isim dia kan? Maknanya dia akan menasabkan nas. Kalau tak ada inna, kita baca an-nasu. So ada inna nasa. Sesungguhnya manusia. Kalau tak ada inna, tak ada baca sesungguhnya, baca nas saja. Nasu la yas'aluna. Manusia tidak akan bertanya. Ada inna nasa. Okay, ini isim inna. Inna perlu kepada khabar. Ini khabar dia, cerita dia. La yas'aluna. Sesungguhnya manusia tidak akan bertanya. La nafi. Yas'aluna fi'il mudhari'. Daripada sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Banyak yas'aluna. Sebab nas ni ramai. So yas'aluna. Yas'alunaka 'anil anfal. Al-Quran kata. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. So fi ni muta'alliq dengan yas'alu. Bertanya tentang. Kam faragha? Berapa telah selesai amal tadi kan? Amal tadi berapa telah selesai? Kam. So kam istifham lah ni kan? So istifham. So kena buat tanda kena kam faragha.
Berapa telah selesai. Faragha dalam itu ada huwa. Selesai. Kembali kepada amalan. Amalan tu berapa dah, dia kata berapa dah. Kerja tu berapa dah selesai. Wa innama. So, ma tu makafah. Ma yang tahan innama daripada beramal. Kalau tidak, lepas inna tu nak kepada ni lah, isim lah kan. So, innama. So, ma tu sekat inna daripada beramal. So, innama hanya saja yang zuruna. Nazara yang. So, nazara yang zuru. Melihat. Kalau ramai, tambahlah waw nun. Yang zuruna. Melihat kepada Melayu pun guna ila juga. Arab pun guna ila. So, ila ni kepunyaan yang zuru. So, kita panggil muta'alliq dengan yang zuru. So, ila ni huruf jar kan? So, harfu jarrin kita panggil. Harfu jarrin. Huruf yang menjarkan. Harfu jarrin. Mana dia punya majrur? Itqan. Itqani tu. So, itqani dia punya majrur. Okay, apa hubungan itqan dengan hi? Yang ni mudhaf. Hi mudhafu ilaih. Okey, itqan daripada apa? Masdar. Daripada atqana yutqinu. Atqana yutqinu. Masdar dia itqan. Siapa pernah dengar nama kitab Al-Itqan? Imam Sayuti, kitab usul tafsir yang paling masyhur. At least seorang yang nak berkecimpung dalam tafsir, dia kena baca kitab Al-Itqan Imam Sayuti. Barulah sedap belajar tafsir. Translation pun ada translation. Indonesia 4 jilid. Kalau malas bahasa Arab, beli yang Indo. Kalau nak kaji lagi, gabung dua tengok. Belajar bahasa Arab tengok sini. Baris tak ada, cari dalam internet yang ada baris. InsyaAllah pandai. Sangat membantulah. Saya dulu gitu lah, masa belajar sana. Translate Urdu, sebab kita duduk sana, Urdu lebih mahir daripada bahasa Arab. Jadi bergantung pada Urdu tu lebih. Tak bahasa Arab, Urdu. Sampai saya beli semua translation Sunnah Sittah in Urdu. Banding. Takut salah faham. Kitab-kitab bahasa Arab tak banyak sana, ada sikit-sikit je. Matan ni tidak. Syarah-syarah ni jarang ada lah. Wajaudati. Jaudah. Jada, jawada. Kan? Jada, yajudu. Tengok. Jada, yajudu. Dia punya masdar dia, judah. Sepatutnya judah situ. Kenapa dia baca jaudah? Jaudah ni ada kan? Dah jauh. Heavy rain pula. Judah, semua judah. Judah. Yang ni judah ya? Jaudah dia baca. Tapi dalam kamus semua judah je. Judah. Jaudah. Jaudah pun ada ni, jaudah. Jaudah, judah. Goodness Okay. Yang kamu satu lagi pun sama juga. Judah, jaudah, boleh dua-dua. Judah, jaudah. Goodness, excellence. Yang ni pun sana'ah dengan sun'ah. Sana'ah. Sana'ah. Work. Handiwork. Ataupun untuk perniagaan pun panggil sana'ah. Sina'ah. Kan, keelokan sini, keelokan. Kerja dia lah, kerja. Keelokan, kerjanya.
Okay, sini waw ataf kepada inilah kan. Ila itqan satu, ila itqan, ila jaudah. So ini ataf kepada itqan lah. Jaudah ni. So kalau kita sebut ataf, so tak perlu lagi kita i'rab dia ni apa-apa sebab kalau ataf dia automatik seperti yang sini. Kan? So jaudah ni ataf kepada itqan. So jaudah ada hubungan dengan sana'ah kan? Apa hubungan dia? Ini pakai off. Ini mudhaf, ini mudhafu ilaih. Ini mudhaf, ya ini mudhafu ilaih. Okey, sana'ah dengan hi apa hubungan? Ini mudhaf, ini mudhafu ilaih. Bagi yang mabni kita sebut fi mahalli. Macam yang ni fi mahalli kan? Fi mahalli jar. Kali yang ni kita kata jar terus. Yang ni pun kita kata jar terus. Yang ni pun kita kata jar terus. Yang ni kita kata fi mahalli jar. Sebab dia dhamir. Pronouns dia tidak termasuk dalam isim mu'rab. Dia masuk dalam mabni. Mabni tak ada i'rab. Tidak di i'rab. Cuma dipakai di tempat i'rab je. Panjangnya ceramah dia sini. Baca. So la tadfa'anna ni 100 yang ke 100 104 133 133. Cuba tanpa tulis ni cuba cakap sikit boleh tak? Yang ke 133. Almiah dulu. Okey, almiah wasalisu wasalasuna. Okey, satu lagi. Wasalisu wasalasuna ba'da mi'ati. Kena pejam mata tu cakap dengan Arab sekali. Okey, hebat tu boleh dah ni. Alhamdulillah. Tengok kita dah tak tulis ni, boleh sebut ni yang ke 133. Nanti sampai 1000 ni tak cakap lagi tahu kan? Berapa ni 1000 ke? La tadfa'anna amalan an waqtihi. Atas tu kita tak beritahu dah dia sumber dia mana 132 dah. 88 Nafatul Yaman. So dia kata ini kata-kata Aflatun, Plato. Kemudian hak kita sekarang ni ialah Nafatul Yaman. Yang atas tadi tu, dia ni Aflatun. La tatlubu sur'atal amal. La tadfa'anna amalan. Jangan kamu delay amal daripada waktunya, waktihi. Jangan lewatkan. Fa inna sesungguhnya lil wakti bagi waktu alladhi tadfa'uhu ilaihi amalan yang kamu bukan sini. Fa inna lil wakti tadfa'uhu ilaihi amalan akhar. Sini. Fa inna amalan akhar. Sesungguhnya dia kata ada kerja lain lagi ni. Fa inna amalan akhar. Ada kerja lain lagi. Tadi kita lewat dah amalan tu. Sesungguhnya dia kata ada kerja lain lagi. Untuk waktu yang kamu tadfa'uhu ilaihi. Yang kamu serahkan untuk dia. Tadfa'uhu ilaihi. Tadi tadfa'u'an. Kita lewatkan. Yang ni tadfa'uhu ilaihi yang kita serahkan untuknya. Yang kita nak buat lah. Yang kita akan nak buat. Yang ni yang nak buat. Yang tadi kita lewatkan, kita nak buat lah kan. Yang kita nak buat nanti akan bertembung dengan amalan akhar. Walasta dan kamu tidak tutiku mampu. Lizdihami. Untuk izdiham. Untuk apa? Bersesak. Untuk menyesakkan amalan. Untuk bersesak-sesak pekerjaan. Li'annaha
Kerana sesungguhnya amalan ini izazdahamat, apabila ia menjadi sesak, maka nascaya dakhalaha al-khalalu, maka akan masuk ke dalamnya al-khalal. Khalal ni kepincangan lah. Kepincangan. Era-era minggu depan lah ya ni. Wallahu a'lam bishawab.